Bulan demi bulan berlalu, dan setiap kali aku tanya tentang persiapan, jawapannya sama, kabo, tergantung. Kami masih tengah cari, Mama. Nanti bila semuanya dah pasti, saya beritahu. Hati aku mula rasa ada sesuatu yang tak kena, tapi aku tak tahu apa sebenarnya. Masuk bulan Mei, aku mula perasan Hope semakin kerak memuat naik gambar di Facebook, gambar bersama Dedon, bersama keluarga Hayes, makan di restoran mewah, melancong ke tempat-tempat yang aku tak pernah dengar pun namanya. Tapi bila kami bertemu, dia hanya cerita sedikit. Seolah-olah hidupnya kini terbahagi kepada dua dunia. Satu dunia yang dia kongsi denganku, dan satu lagi yang dia sembunyikan. Awal bulan Jun, aku mula benar-benar rasa ada sesuatu sedang berlaku. Hope membatalkan 3 janji temu berturut-turut untuk berjumpa denganku. Selalu dengan alasan kerja atau hal mendesak. Bila kami akhirnya berjumpa, dia nampak gelisah dan tidak tenang. Aku tanya terus, Hope, semuanya okey dengan Dedon? Ada masalah ke? Semua sempurna, Mama, kataca tanpa menatap mataku. Kami cuma sibuk sangat sekarang, dengan kerja dan benda lain. Benda lain? 2 perkataan itu bergema di pikiranku berhari-hari. Apa yang lebih penting daripada mengajak ibunya sendiri menjadi sebahagian hidupnya? Kali terakhir aku bercakap dengan Hope sebelum semuanya terbongkar ialah pada petang Ahad. Aku meneleponnya untuk menjemput dia bersarapan pada Selasa pagi. Seperti biasa. Saya tak boleh, Mama. Pagi itu saya ada mesyuarat penting. Aku terdiam. Selasa pagi selama ini adalah masa istimewa kami sejak dia kecil lagi. Skim satu-satunya hari dalam seminggu aku tidak bekerja di rumah keluarga Rodwell. Kalau makam tu hari Rabu, aku cuba lagi. Saya tak pasti, Mama. Biar saya tengok jadual dulu, nanti saya telefon balik. Tapi dia tak pernah telefon balik. Dan aku, seperti seradu, menunggu dengan sabar untuk panggilan yang tak pernah datang. Pagi Selasa itu, tepat pada masa aku sepatutnya sedang bersarapan bersama anakku. Aku duduk seorang diri di dapur kecilku, dengan secawan kopi panas dan sepotong pecan daniso di tangan. Tidak tahu bahawa dalam beberapa minit lagi, dunia aku akan runtuh sepenuhnya. Aku log masuk ke Facebook pagi itu, niatnya cuma nak tengok gambar jiran-jiran dan cucu mereka. Tapi tanpa aku sangka, aku terjumpa satu gambar yang mengubah seluruh hidupku. Di situ, terpampang wajah Hope, lebih cantik daripada yang pernah aku bayangkan, memakai gaun pengantin sederhana tapi anggun, berdiri di sisi Dedon. Tersenyum bahagia di majlis yang jelas sekali adalah upacara perkahwinan mereka. Di belakang mereka, kelihatan Franklin dan Eleanor Hayes, berpakaian kemas, wajah mereka penuh kegembiraan menjadi saksi tunggal kepada detik yang sepatutnya menjadi milik aku juga. Caption di bawah gambar itu berbunyi, "Akhirnya kami disatukan. Terima kasih kepada keluarga kami kerana menjadikan hari ini sempurna." Keluarga kami. Kata itu kami dalam bentuk jamak menikan hatiku. Kerana dalam gambar itu, dalam kisah itu, aku tidak wujud. Aku tidak berada dalam gambar. Aku tidak disebut dalam caption. Aku tidak muncul dalam komen. Aku tidak termasuk dalam cerita yang sepatutnya menjadi inti seluruh kehidupanku. Aku baca setiap komen di bawah gambar itu. Kawan-kawan Hope dari kolej mengucapkan tahniah, rakan sekerjanya menghantar doa. Sanat saudara Jabo terkejut kerana tidak tahu pun tentang majlis itu. Tapi tiada satu pun yang menyebut tentang ketiadaan aku. Seolah-olah aku tidak pernah wujud dalam hidup Hope. Seolah-olah 28 tahun pengorbanan, kasih sayang, dan kerja keras yang aku curahkan telah dipadamkan sepenuhnya dari kisah hidupnya. Hari itu aku habiskan dalam keadaan terpaku, terkejut, tidak percaya. Aku periksa telefonnya berkali-kali menunggu panggilan, mesej, atau sekurang-kurangnya satu penjelasan. Tapi tiada apa-apa. Hope terus hidup seperti biasa memuat naik gambar bulan madu. Mengucapkan terima kasih atas ucapan tahniah, berkongsi detik bahagia yang aku tidak lagi menjadi sebahagian daripadanya. Dan di dapur kecilku di Atlanta, dengan air mata yang sudah kering di pipi, aku hanya mampu berbisik kepada diri sendiri. Bagaimana seorang ibu boleh hilang daripada cerita anaknya sendiri? Malam itu, aku berbaring tanpa lena, menatap siring bilik kecilku yang sunyi. Dan di situ, dalam kegelapan itu,
Aku akhirnya mengerti sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah aku bayangkan. Anakku bukan terlupa untuk mengajakku ke majlis perkahwinannya. Dia sengaja tidak mahu aku ada di situ. Dia membuat keputusan yang sedar, penuh niat, bahawa aku tidak layak menjadi sebahagian daripada hari terpenting dalam hidupnya. Dan pada saat kesedaran yang perit itu, aku tahu hidupku seperti yang aku kenal selama ini telah berakhir. Namun, apa yang Hope tak tahu ialah, sepanjang bertahun-tahun pengorbanan dan kesucian itu, aku tidak hanya menyimpan kesedihan, tetapi juga kekuatan yang aku sendiri tak sedar aku miliki. Maruah yang lama tertidur tapi tak pernah mati. Dan keberanian untuk membuat keputusan yang akhirnya akan mengubah segalanya. Pagi Rabu itu, wanita yang bangun dari katil itu bukan lagi Clara May yang lama. Bukan lagi ibu yang sabar menunggu untuk dimasukkan semula dalam hidup anaknya. Dia kini seorang wanita yang telah memahami satu kebenaran besar. Bahawa kadangkala ketiadaan lebih lantang daripada kehadiran. Dan bahawa kasih sayang paling dalam seorang ibu bukan hanya dalam memberi, tetapi juga dalam menghormati maruah dirinya sendiri. Dalam keheningan awal pagi di Atlanta, ketika loceng gereja St. Jude's Episcopal berdentang menandakan jam 3 pagi, Clara May Harrison akhirnya membuat keputusan pertama yang benar-benar datang dari dirinya sendiri. Suatu keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jika aku tidak lagi dialu-alukan dalam hidup Hope, maka Hope juga tidak lagi dialu-alukan dalam hidupku. Namun, kisah ini belum berakhir, malah baru sahaja bermula. Dan apa yang bakal terjadi selepas itu akan mengubah hidup semua orang yang terlibat. Dengan cara yang tiada siapa mampu bayangkan. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam kabut tebal kesedihan. Aku seperti hilang arah. Tidak tahu ke mana hidup ini sedang menuju. Hope tidak menelepon. Dia tidak datang menjelaskan apa-apa. Tiada tanda-tanda penyesalan. Sebaliknya, dia terus memuat naik gambar-gambar bulan madunya di Cabo San Lucas, Meksiko, dengan senyuman yang sama seperti dalam gambar perkahwinannya. Seolah-olah tiada apapun berlaku. Seolah-olah aku hanyalah pengikut asing di media sosialnya. Bukan ibu yang telah membesarkannya dengan seluruh jiwa dan tenaga. Setiap gambar baru yang muncul hanyalah pengesahan tambahan. Bahawa aku benar-benar tidak lagi menjadi sebahagian daripada hidupnya. Aku cuba menyibukkan diri. Dengan kerja rumah, dengan menghadiri misa hari Rabu di gereja St. Jude's, dengan berbual bersama Puan Eleanor Rodriguez, jiran lamaku sejak muda. Namun, tidak kira berapa banyak aku cuba menutupinya. Rasa sakit itu tetap ada menusuk dada. Seperti beban berat yang tak pernah lepas. Mencikarkan aku untuk bernafas dan untuk terus berharap. Dia berdiri di sebelahku dengan senyuman paling tulus yang pernah kulihat. Tangannya memegang salib kecil. Matanya bersinar seperti sinar matahari pagi. Aku masih ingat hari itu dengan jelas bagaimana aku menyisir rambutnya dengan lembut. Bagaimana dia memelukku erat dan berkata, "Mama, bila saya besar nanti, saya nak jadi macam Mama, kuat dan baik hati." Kata-kata itu kini terasa seperti gema jago dari masa lalu. Datang dari seorang anak yang entah di mana perginya. Aku menatap foto itu lama, jari-jariku mengusap permukaan lusuhnya. Dan air mata menitis satu demi satu. Jatuh di atas wajah kecil Hope yang tersenyum dalam gambar itu. Aku teringat segalanya. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit untuk menjahit pakaian wanita di kejiranan. Semata-mata supaya Hope boleh menghadiri kelas bahasa Inggris yang dia suka. Aku sanggup berlapar hanya roti bakar dan jam. Supaya dia boleh menikmati sepotong ayam di pinggannya. Aku menyimpan duit shilling demi shilling sepanjang tahun. Hanya untuk membeli hadiah ulang tahunnya. Agar dia tahu betapa disayanginya dia oleh ibunya. Dan setiap kali dia menangis kerana tidak mampu memakai pakaian berjenama seperti kawan-kawannya. Aku akan ke pasar Soit Abun Churb Market keesokan harinya. Mencari pakaian yang hampir sama walaupun ia bermakna sewa rumah terpaksa ditunda bulan itu. Selama bertahun-tahun itu, Hope selalu ada alasan untuk tidak sepenuhnya melibatkan aku dalam hidupnya. Mula-mula kerana sibuk belajar. Kemudian, kerana kerja. Dan akhirnya, kerana Dedon, lelaki yang tidak begitu mesra dengan ibu mertuanya. Aku selalu menerima. Aku selalu memahami. Aku selalu menyesuaikan diri dengan waktunya, kehendaknya, keputusannya.
Namun kini, bila aku melihat ke belakang, aku sadar bahawa aku telah mengecil sedikit demi sedikit dalam hidupnya. Hingga akhirnya aku tidak lagi wujud dalam detik paling penting dalam hidupnya. Hari perkahwinannya sendiri. Hope yang aku besarkan, yang aku cintai tanpa syarat, yang aku dahulukan atas segala-galanya, telah menjadi seorang asing. Seorang asing yang hanya berkongsi sisa perhatian denganku bila ia sesuai untuknya. Dan petang Khamis itu, ketika aku menyusun gambar-gambar lama ke dalam sebuah kotak kasut, aku menemukan satu gambar yang membuat aku menangis lebih lama daripada yang pernah aku tangisi selama bertahun-tahun. Kamera gambar dari Majlis Pengesahan Iman Hope. Dia hanya berumur 8 tahun. Bajunya putih bersih, aku masih ingat, dijahit oleh tukang jahit kecil di hujung jalan. Dalam foto itu, dia berdiri tegak dengan senyuman yang polos dan mata yang bersinar harapan. Aku memegang bahunya dari belakang. Wajahku separuh kabur oleh cahaya jendela. Tapi di situ, jelas terpancar kasih seorang ibu yang melihat masa depan anaknya di depan mata. Aku masih ingat hari itu bagaimana aku bekerja lebih masa selama seminggu. Menjaga anak jiran, menggosok pakaian pada waktu malam, tidur tidak lebih dari 4 jam sehari. Semuanya demi memberikan anakku satu malam yang indah yang dia impikan sejak kecil. Aku masih ingat saat dia melangkah masuk ke dewan malam itu. Rambutnya digulung lembut di bahu, gan ungunya berkilau di bawah cahaya lampu. Orang ramai bertepuk tangan, dan Hope berpusing di tengah rantai tarian dengan senyuman yang paling manis. Mataca mencari mataku dari jauh dan dia menyebut perlahan, "Saya sayang Mama." Gambaran itu terukir dalam hatiku secuman dia yang bersinar, rasa banggaku, musik, tawa, dan rasa puas hati kerana semua pengorbananku akhirnya bermakna. Namun kini, bertahun-tahun kemudian, sambil aku memegang gambar itu dengan tangan yang menggigil, yang aku rasakan hanyalah kekosongan dan kehilangan. Antara gadis muda yang berpusing dengan gan ungunya dan wanita dalam gan pengantin di Facebook itu. Aku telah kehilangannya. Atau mungkin dialah yang memilih untuk kehilangan aku. Aku menutup album gambar itu perlahan dan bersandar di kerusi kayu yang berkeriut dalam keheningan rumah. Jam di dinding terus berdetik, tetap, tidak peduli. Masa tidak pernah simpati pada hati seorang ibu yang telah hancur. Beberapa hari berikutnya, aku menjadi lebih diam. Aku masih melakukan rutin harian bangun awal, bancuh kopi, siram bunga di laman kecil tetapi semuanya terasa kosong. Jiran-jiran menyapa, aku hanya senyum. Di gereja, lagu-lagu pujian yang dulu memberi harapan kini bergema seolah-olah mengingatkan segalanya yang telah hilang. Pada hari Ahad selepas misa, Puan Rodrigo Weng datang mendekat dan berkata lembut, "Clara, saya nampak gambar perkahwinan Hope. Kamu pasti bangga." Aku hanya senyum nipis dan mengangguk. Banggakah aku? Mungkin akulah yang terlalu bergantung padanya. Mungkin aku tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk dia berdiri sendiri. Mungkin, dalam kasih yang terlalu dalam, aku telah menjeruca perlahan-lahan tanpa sadar. Aku duduk lama malam itu, menatap cahaya lilin yang semakin kecil. Dan aku tahu sudah tiba masanya aku berhenti hidup melalui anakku. Sudah tiba masanya aku mulai hidup untuk diriku sendiri. Keesokan paginya, selepas sekian lama, aku membuka jendela selebar-lebarnya. Udara pagi masuk bersama bau tanah basah dan burung-burung yang bernyanyi di atas pagar. Rumah yang selama ini terasa seperti penjara kini terasa seperti halaman kosong yang menunggu ditanam semula. Aku berjalan ke ruang tamu, menatap sekeliling. Foto Hope tergantung di dinding, senyumannya masih manis, tapi kini aku tidak lagi menangis melihatnya. Aku hanya mengangguk perlahan dan berbisik, "Sudah tiba masa Mama pergi, sayang." Beberapa minggu kemudian, aku menjual rumah itu, rumah yang pernah menyimpan tawa, tangis, dan semua kenangan kami. Setiap langkah menuju pintu depan adalah perpisahan kecil dengan masa lalu. Ketika ejen hartanah menghudurkan kunci kepada pembeli baru, aku tersenyum dengan tenang. Tiada lagi air mata. Tiada lagi keraguan. Dengan hasil jualan rumah itu, aku berpindah ke Legacy Epicentry. Sebuah komuniti kecil untuk warga emas yang masih ingin hidup berdikari. Aku memilih sebuah unit menghadap taman, penuh dengan magnolia putih, bunga yang sama menemani aku sepanjang perjalanan hidupku. Hari pertama di sana, aku berasa canggung.
Namun lama-kelamaan, aku mula menemui sesuatu yang telah lama hilang. Kebebasan. Aku belajar menari semula di kelas tarian ringan setiap Rabu petang. Aku menyertai kelab membaca dan ketawa bersama teman-teman baru yang tidak menilaimu berdasarkan siapa anakmu, tetapi siapa dirimu. Setiap pagi, aku berjalan di taman dengan cawan teh di tangan. Dan setiap petang, aku menulis surat bukan untuk Hope, tapi untuk diriku sendiri. Surat-surat itu menjadi saksi perjalanan seorang ibu yang akhirnya belajar bahawa cinta sejati tidak selalu tentang memegang erat. Kadang-kadang ia tentang melepaskan dengan ikhlas. Dan pada suatu hari, ketika aku sedang menyiram bunga, teleponku berbunyi. Nama itu muncul di skrin, Hope. Tanganku terhenti di udara, jantungku berdetak lebih raju. Aku menatap namanya lama, antara ragu dan rindu. Lalu aku menekan butang hijau dan meletakkan telefon di telinga. Hello, Mama. Suaraca berkepar sedikit. Boleh kita bercakap? Aku menarik nafas panjang. Pandanganku jatuh pada bunga magnolia yang sedang mekar di bawah cahaya matahari. Dan dengan senyuman yang tenang, aku menjawab. Sudah tentu, sayang. Mama sentiasa di sini, tapi kali ini, kita bercakap sebagai dua wanita yang belajar menghargai diri masing-masing. Sakura, adakah kamu mahu saya sambung bahagian terakhir pertemuan semula Clara dan Hope selepas sekian lama? Di mana mereka akhirnya berdepan dengan segala yang tersimpan di hati? Aku hanya diam di hujung talian, mendengar suara Rosa yang penuh emosi. Namun jago di dalam hati, aku tahu tiada kata-kata yang mampu menampung rasa sakit itu. Mungkin dia ada sebab, Rosa, kataku perlahan. Mungkin dia fikir aku akan rasa tak selesa kalau datang. Keluarga Dedon mereka orang berada. Rosa mendengus kuat. Jangan kau cari alasan untuk dia, Clara. Kedah buat segalanya untuk budak tu. Kalau dia malu dengan kau, itu masalah dia, bukan kau. Aku menahan air mata yang mula bergenang di hujung mata. Aku tahu Rosa cuba melindungi aku. Tapi setiap kata yang dia ucap terasa seperti pisau yang menghiris realiti yang aku cuba elak. Kau selalu jadi terlalu baik. Clara sambung je lagi. Kau angkat anak tu tinggi sangat sampai dia lupa siapa yang tolong dia naik. Aku hanya mampu tersenyum pahit. Ya, mungkin betul kata Rosa. Mungkin aku terlalu baik, terlalu lembut, terlalu takut kehilangan hingga aku membiarkan diri dilupakan tanpa melawan. Selepas panggilan itu berakhir, aku duduk lama di tepi katil dengan telefon di tangan. Ruang bilik terasa senyap, hanya bunyi jam berdetik perlahan. Aku sedar, tak ada sesiapa yang boleh selamatkan aku daripada kesucian ini kecuali diriku sendiri. Lalu pagi keesokan harinya, aku membuka almari dan mengeluarkan satu kotak lama yang sudah berhabuk. Kotak itu menyimpan semua yang tinggal daripada masa lalu, surat Hope semasa kecil, lukisan-lukisannya, foto lama kami di taman permainan, tiket film pertama yang kami tonton bersama. Aku menatap setiap heraian dengan hati yang bergetar. Di antara kesedihan yang menyesakkan dada, ada juga sekelumit rasa syukur. Sekurang-kurangnya, aku pernah memilikinya walaupun kini dia bukan lagi milikku. Dan di saat itu, aku mula sedar sesuatu yang halus tapi penting. Aku tidak boleh terus hidup hanya dengan kenangan yang menyakitkan. Aku perlu belajar melepaskan bukan kerana aku berhenti menyayangi, tetapi kerana aku akhirnya belajar menyayangi diriku sendiri. Hari itu menjadi titik mula. Titik mula untuk aku berdiri semula bukan sebagai Mama Hope, tetapi sebagai Clara May Harrison, seorang wanita yang masih punya sisa hidup untuk dinikmati. Walaupun hati pernah hancur berkali-kali. Kiraan, adakah kamu mahu saya teruskan bahagian selepas ini saat Clara mula menemui semula dirinya sendiri dan perlahan-lahan bangkit daripada kehilangan itu? Aku menghela nafas panjang di hujung talian. Suara Rosa bergema kuat, mencerminkan kemarahan yang aku sendiri terlalu letih untuk rasa. Entahlah, Rosa, mungkin ada sebab yang aku tak tahu, kataku perlahan. Mungkin dia fikir aku tak akan selesa. Keluarga Dedon tu orang berada, lain cara hidupnya. Rosa mendengus kecil di seberang sana. Kini memang macam tu dari dulu, Clara. Selalu cari alasan untuk orang yang menyakiti kau. Tapi dia anak aku, Rosa. Anak atau tidak, tetap salah. Kebesarkan dia dengan titik peluh, dan sekarang dia buang ke macam orang asing. Kata-katanya tajam, tapi benar.
Aku diam, hanya mampu mendengar suara Rosa yang semakin sirat menahan emosi. Dengar sini, Kak, kata lebih lembut. Kedah buat bahagian kau sebagai ibu. Sekarang masa untuk jaga diri sendiri. Jangan biar budak tu rosakan sisa bahagia yang kau ada. Aku tersenyum tawar, walau air mata jatuh di pipi tanpa henti. Rosa memang selalu jadi cermin kepada realiti yang aku enggan lihat. Mungkin kau betul, kataku perlahan. Tapi sakitnya tetap ada, Rosa. Macam sesuatu dalam dada ni tak nak hilang. Sakit tu tandanya kau masih hidup, Kak, jawabnya tegas. Tapi jangan biar sakit tu jadi sebab kau terus terperangkap dalam masa lalu. Selepas talian dimatikan, aku duduk lama di ruang tamu. Rumah itu sunyi, hanya bunyi jarum jam berdetik menemani aku. Aku pandang sekeliling dinding penuh gambar Hope, dari bayi hingga dewasa. Setiap senyumannya seolah-olah berbicara kepadaku. Mengulang-ulang satu soalan yang tiada jawaban. Bila aku mulai hilang darimu, Mama? Aku tak tahu. Mungkin ia bermula sejak aku berhenti menceritakan hal-hal kecil kepadanya. Mungkin sejak dia mula malu aku datang ke sekolah dengan pakaian lusuh. Atau mungkin sejak aku terlalu sibuk memastikan dia bahagia hingga aku lupa untuk bahagia sendiri. Dan di saat itu, sesuatu dalam diriku mula berubah. Sebuah kesedaran kecil, halus, tapi kuat, bahawa aku tidak boleh terus hidup sebagai bayang-bayang kasih yang tak dihargai. Aku bangun, merangkah ke jendela, memandang keluar. Langit bermingham kelabu, tapi di ufuk timur, ada cahaya samar menembus awan. Entah kenapa, aku rasa seperti itu tanda bahawa mungkin belum terlambat untuk aku memulakan semula. Matahari terbit. Adakah kamu mahu saya sambung bahagian selepas ini saat Clara mula menulis surat terakhir untuk Hope? Surat yang akhirnya menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Aku menggenggam cawan kopi itu erat-erat, cuba menahan getaran halus di tanganku. Suara Hope yang dulu selalu membawa ketenangan kini hanya menimbulkan gelombang perasaan yang bercampur antara rindu, marah, dan hampa. Baiklah, pukul 5, kataku perlahan. Mama tunggu. Nada suaraku tenang, tapi di dalam dada, hatiku berdebar-debar hebat. Selepas talian dimatikan, aku hanya duduk diam, memandang dinding yang sunyi. Di situ tergantung gambar lama Hope umur 6 tahun, memakai baju tidur berwarna kuning, sedang tertawa dengan gigi depannya yang rongga. Aku mengusap bingkai kayu itu perlahan. Kamu nak datang, Hope? Bisiku perlahan. Baiklah, tapi kali ini, Mama yang akan cakap. Selama ini, aku selalu berdiam diri, selalu menelan luka dengan alasan demi kasih seorang ibu. Tapi kini, luka itu terlalu dalam untuk terus disembunyikan. Aku tahu, kunjungan petang itu akan menjadi titik perubahan antara terus menjadi bayang di pinggir hidup anakku, atau berdiri semula sebagai diriku sendiri. Bulan sabit. Pukul 5 tepat, bunyi enjin kereta kedengaran di luar rumah. Aku menjenguk dari tingkap, sebuah SUV hitam berhenti di depan pagar kecilku. Keluar dari dalamnya, Hope dengan gaun musim panas berwarna biru muda. Rambutnya terurai indah. Dudun menyusul dari sisi pemandu, segat seperti biasa, dengan senyuman yang tampak, terlalu sopan untuk tulus. Mereka membawa beg kertas berisi hadiah. Cenderamata dari cabur, kata Hope ceria sebahit melangkah ke dalam rumah. Aku senyum hambar. Aku tak perlukan hadiah, Hope, aku ingin katakan, tapi lidahku keruh. Kami duduk di ruang tamu. Hope bercerita panjang tentang laut biru, makanan istimewa, matahari terbenam yang indah. Aku hanya mendengar, sesekali mengangguk. Tapi di tengah ceritanya, matanya bertemu mataku dan sejenak, aku nampak rasa bersalah yang dia cuba sembunyikan di balik senyuman itu. Mama nampak letih, kata lembut. Saya minta maaf sebab tak sempat beritahu tentang perkahwinan. Semua berlaku terlalu cepat, Mama. Perlahan, aku letakkan cawan di atas meja. Aku pandang wajahnya, wajah anak yang pernah kuletakkan seluruh harapan hidupku. Hope, aku bersuara perlahan tapi tegas. Bukan tak sempat. Kamu memilih untuk tak beritahu. Itu bukan terlupa, itu keputusan. Hope terdiam. Dudun menjeling ke arahnya, seolah-olah memberi isyarat supaya dia jangan membalas. Tapi aku teruskan. Kamu kahwin tanpa aku, Hope.
Kamu ambil hari paling bermakna dalam hidup kita berdua, dan kamu padam aku darinya. Mama tak nak dengar alasan. Mama cuma nak kamu tahu apa yang kamu buat hari itu. Menghancurkan sesuatu yang takkan pernah dapat dibina semula. Air mata mula bergenang di matanya. Mama, saya tak bermaksud. Kamu tahu apa yang kamu buat, potongku perlahan. Dan sekarang Mama tahu apa yang Mama perlu buat juga. Sunyi. Hanya bunyi kipas berputar di atas kepala, mengisi ruang antara kami. Akhirnya aku berdiri, membuka pintu depan. Kamu dan Dedon boleh balik sekarang. Mama perlukan masa untuk diri sendiri. Baca tahun Mama habiskan hidup untuk kamu. Tapi mulai hari ini, Mama akan hidup untuk Clara May Harrison. Hope berdiri terpaku, air matanya jatuh tanpa suara. Dedon memegang bahunya, menariknya keluar dengan lembut. Dan di depan pintu rumahku, sebelum dia merangkah pergi, Hope berpaling dan berbisik. Saya sayang Mama. Aku mengangguk perlahan, senyum hambar. Mama tahu. Tapi kadang-kadang, sayang saja tak cukup. Pintu. Apabila pintu tertutup, keheningan memenuhi rumah. Namun kali ini, hening itu tidak menyesakan dada. Ia terasa seperti permulaan sunyi yang jujur, bukan sunyi yang ditinggalkan. Malam itu, untuk pertama kali selepas bertahun-tahun, Clara May Harrison tidur dengan tenang. Apakah kamu mahu saya sambung bahagian selepas ini saat Clara memulakan hidup barunya dan menemui makna kebebasan yang sebenar? Aku mengangguk perlahan, cuba menahan perasaan yang bercampur di dada. Indah, tapi kamu tak jemput Mama, aku bersuara perlahan. Mataku menatap wajahnya. Hope terdiam seketika. Mataca berkaca, bibirnya bergepar sedikit. Dedon mengalihkan pandangannya ke arah jendela, seolah-olah mahu memberi ruang. Mama, maaf, bisik Hope akhirnya. Saya tak tahu macam mana nak bagi tahu dengan cara yang betul. Saya takut Mama akan marah atau sedih. Aku menarik nafas panjang, menenangkan diri. Hope, marah Mama bukan perkara utama sekarang. Yang Mama mahu ialah kebenaran dan kejujuran. Kamu pilih untuk tak libatkan Mama dalam hari terpenting hidupmu. Itu keputusan kamu, dan Mama terpaksa terima. Dia mengangguk, air mata menitis perlahan. Saya tahu dan saya menyesal, Mama. Tapi saya nak kamu tahu semua yang saya buat, semua yang saya capai, saya takkan ada tanpa pengorbanan Mama. Mama adalah wira saya. Mama yang membesarkan saya dengan kasih dan pengorbanan tanpa batas. Aku menatap wajahnya, melihat bayangan gadis kecil yang dulu selalu memanggilku dengan penuh kasih. Saya tahu, Hope. Tapi ada sesuatu yang kamu perlu faham, kasih seorang ibu bukan hanya soal memberi. Kadang-kadang, kasih juga tentang menghormati diri sendiri. Dan hari ini, Mama perlu mengambil langkah untuk diri Mama sendiri. Hope tergamam, Dedon terdiam. Aku berdiri perlahan, pandangan tetap ke arah mereka. Mama masih sayang kamu, Hope. Tapi Mama juga sayang diri Mama. Dan mulai hari ini, Mama akan hidup untuk diri Mama sendiri. Mama akan menentukan siapa yang boleh masuk dalam hidup Mama, dan siapa yang tidak. Hope menunduk, bibirnya berkepar. Mama, saya faham. Saya harap suatu hari kamu boleh maafkan saya. Aku tersenyum tipis, sejuman seorang ibu yang sudah belajar melepaskan. Mama sudah maafkan kamu, Hope. Tapi maaf itu bukan tiket untuk kembali menempatkan diri kamu di tengah hidup Mama sewenang-wenangnya. Kamu perlu buktikan, dengan tindakan, bukan kata-kata. Sunyi memenuhi ruang tamu kecil itu. Bunyi jam berdetik menjadi saksi bagi perubahan dalam hubungan kami, bukan lagi tentang pengorbanan sepihak, tetapi tentang batasan, harga diri, dan kasih yang matang. Aku duduk semula, mengambil secawan teh, dan menatap luar tingkap. Di luar, matahari mulai tenggelam perlahan, mewarnai langit dengan warna keemasan. Dan disitulah aku tahu Clara May Harrison baru saja memulakan bab baru dalam hidupnya. Kalau kamu mahu, aku boleh sambung bahagian seterusnya saat Clara benar-benar membina hidup baru untuk dirinya sendiri dan menemui kebebasan yang selama ini tersembunyi. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis, tetapi dadaku terasa sesak. Setiap gelak tawa Hope, setiap cerita tentang bulan madu, seolah menegaskan satu kenyataan yang pahit.
Aku tidak pernah hadir dalam hidup baru anakku itu. Aku menatap wajahnya lama-lama. Gadis yang dulu memegang tanganku erat ketika pertama kali belajar berjalan kini menjadi seorang wanita yang jauh lebih halus, penuh gaya, dengan dunia sendiri yang seolah-olah tanpa ruang untuk ibunya. Cantiknya, semua nampak indah. Aku bersuara perlahan, cuba menahan emosi. Hope tersenyum manis, tetapi matanya tidak lagi menatapku seperti dulu. Ada jarak halus yang tidak pernah kulihat sebelum ini. Aku menelan air liur, cuba mengingatkan diri. Ini bukan tentang hadiah, atau cerita bulan madu, atau senyuman yang ceria. Ini tentang kehilangan tempatku dalam hidup anak yang aku besarkan dengan seluruh cinta dan pengorbanan. Setelah beberapa minit sunyi, aku menarik nafas dalam-dalam. Hope, Mama gembira kamu bahagia. Itu yang paling penting. Tapi Mama mahu kamu tahu sesuatu. Dia menoleh, wajahnya berseri, tidak menyadari nada serius dalam suaraku. Mama? Aku meletakkan cawan teh di meja dan menatap matanya. Bahwa Mama juga perlu hidup untuk diri sendiri mulai sekarang. Mama tak akan lagi menunggu atau mengejar siapapun yang tak mahu hadir dalam hidup Mama. Itu termasuk kamu, Hope. Keheningan menyelimuti ruang tamu kecil itu. Dudun memandang sepi, tidak bersuara. Hope, wajahnya memerah sedikit, bibirnya ternganga, seolah-olah sukar menerima kata-kata itu. Aku tersenyum tipis, tetapi senyuman itu bukan senyuman penyesalan. Mama sayang kamu, Hope. Tapi Mama juga sayang diri Mama. Mama sudah belajar kadang-kadang, melepaskan adalah sebahagian daripada kasih seorang ibu. Hope menunduk, air mata mengalir perlahan. Aku tahu dia baru benar-benar faham bahwa dunia yang dia cipta untuk dirinya sendiri tidak semestinya melibatkan Mama. Dan di saat itu, aku rasa satu kekuatan yang telah lama tertidur bangkit dalam diriku. Satu kebebasan baru, satu hak untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam hidupku. Clara May Harrison baru sahaja memulakan bab baru dalam hidupnya. Sebuah bab yang bukan lagi tentang pengorbanan tanpa batas, tetapi tentang maruah, harga diri, dan kebahagiaan yang sebenar. Kalau kamu mahu, aku boleh sambung bahagian seterusnya saat Clara benar-benar membina kehidupan baru yang bebas daripada penolakan Hope, dan menemui kedamaian yang selama ini tersembunyi. Aku hanya mengangguk perlahan, senyum yang tidak sampai ke mata. Ya, sayang nampak sihat, jawabku azirnya, walau dalam hati terasa seperti disiat perlahan-lahan. Dia ketawa kecil, bermain dengan gerang emas di pergelangan tangannya, gerang yang aku tahu bukan aku yang hadiahkan. Setiap butir percakapannya terasa asing, seolah-olah aku sedang berbual dengan orang lain yang memakai wajah anakku sendiri. Selepas mereka pulang, rumah terasa terlalu senyap. Aku berdiri lama di jendela, melihat lampu kereta mereka semakin menjago di jalan yang basah oleh hujan malam. Setiap detik cahaya yang hilang dari pandangan terasa seperti satu lagi bahagian diriku turut padam. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu. Di situ, di atas meja kopi, masih terletak asbat seramik cabo dan t-shirt pelancong murahan itu. Aku memegangnya sekejap, kemudian letakkan semula dengan hati yang berat. Benda-benda kecil itu, walau nampak remeh, kini menjadi simbol pengganti kasih yang hilang. Malam itu aku duduk lama di dapur, dengan secawan teh yang sudah sejuk. Mataku menatap kosong ke arah dinding, mendengar hanya bunyi hujan yang menitik di luar jendela. Dan di tengah kesucian itu, sesuatu dalam diriku berubah perlahan, tapi pasti. Selama ini aku hidup dengan satu tujuan. Untuk menjadi ibu terbaik, untuk memastikan Hope bahagia, untuk memberi segalanya tanpa mengira penat dan air mata. Tapi kini aku sadar, dalam semua pemberian itu, aku telah melupakan diriku sendiri. Air mata jatuh tanpa aku sedari. Namun kali ini, tangisan itu tidak hanya kerana sedih, tapi juga kerana lega. Kerana azirnya aku tahu apa yang perlu aku lakukan. Aku akan hidup bukan sebagai bayang kepada anakku, tetapi sebagai diriku sendiri. Aku akan keluar dari rumah ini, menjual apa yang tidak lagi membawa makna, dan memulakan hidup baru di tempat di mana aku tidak lagi dikenang sebagai ibu kepada Hope. Tetapi Clara May Harrison, wanita yang belajar mencintai dirinya sendiri setelah kehilangan segalanya. Dan di situ, di tengah malam yang sunyi,
Aku membuka buku nota lama yang pernah kugunakan untuk mencatat temu janji Dr. Hope, ulang tahun, dan impian kecilnya. Di halaman pertama yang kosong, aku menulis dengan tangan yang bergetar. Pelan Kebebasan Clara May Harrison, 12 Ogos 2024. Tulisan itu kelihatan goyah, tetapi buat pertama kalinya dalam bertahun-tahun, setiap huruf terasa benar. Aku tidak tahu ke mana langkah ini akan membawaku. Tapi aku tahu ia azirnya langkah yang menuju ke arah diriku sendiri. Kenak aku sambung terus bahagian seterusnya tentang bagaimana Clara mula merancang untuk menjual rumah, mengatur semula hidupnya, dan menemukan erti kebebasan sebenar.